Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 3053 Perakaunan Pengurusan. Berikut adalah merupakan penerangan untuk kuliah yang ke-10 bertajuk Perakaunan Tanggungjawab dan Penilaian Prestasi bagi Pusat Pelaburan. Okey, penerangan ini adalah bahagian 1 ya, yang meliputi slide 1 sehingga slide 32. Antara objektif kuliah yang akan diliputi di dalam bahagian 1 ini ialah penerangan berkaitan dengan konsep, kelebihan dan kelemahan struktur desentralisasi, memperkenalkan perakaunan tanggungjawab dan pusat-pusat tanggungjawab, menerangkan 4 jenis pusat tanggungjawab di dalam perakaunan tanggungjawab, menerangkan kaedah pengukuran prestasi bagi pusat pelaburan, kemudian mengira indikator-indikator penilaian prestasi pusat pelaburan iaitu pulangan atas pelaburan, return on investment ROI, lebihan pendapatan residual income RI dan nilai tambah ekonomi economic value added EVA. Okey, manakala objektif yang ke-6 dan juga objektif yang ke-7 akan diliputi di dalam penerangan bahagian kedua nanti. Okey, terdapat dua struktur pembuatan keputusan dalam sesebuah organisasi. Satunya adalah sistem sentralisasi ataupun pemusatan di mana pembuatan keputusan itu dibuat di peringkat atasan. Manakala dalam desentralisasi kita menekankan dari aspek delegasi dalam pembuatan keputusan iaitu pembuatan keputusan berlaku di peringkat yang lebih bawah. So kalau kita lihat kat sini top management memperturunkan pembuatan keputusan itu tadi kepada pengurusan pertengahan sehinggalah kepada pengurusan bawahan dan juga para penyelia. Okey. Jadi biasanya sistem desentralisasi ini akan berlaku bila mana sesebuah organisasi itu menjadi semakin besar. Jadi bila ianya semakin besar, semakin berkembang, maka kalaulah pembuatan keputusan itu dibawa semuanya ke pengurusan atasan, maka proses pembuatan keputusan itu akan jadi lambat. Okey, so banyak birokrasi di situ. Okey. Okay, kelebihan desentralisasi, satunya pengurus bawahan mendapat pengalaman membuat keputusan, so maknanya mereka boleh experience lah dan of course dari segi komitmennya akan lebih sebab tanggungjawab pembuatan keputusan itu dipegang oleh pengurus bawahan. Okay, pengurus atasan boleh memfokus kepada strategic matters, long term decision making rather than operational. Okay. Keputusan peringkat bawahan berasaskan maklumat yang lebih baik. So biasanya dari segi operational, so pengurusan pertengahan, pengurusan bawahan, mereka lebih hands on, so they know what is actually going on in their department, in their area. So therefore the inputs to the decision making will be more accurate. Berbanding dengan sekiranya keputusan itu dibawa ke pengurusan atasan yang mana maklumat bawahan ni adalah sangat remote maknanya sangat jauh daripada pihak pengurusan atasan untuk betul-betul nampak tahu peka tentang apa sebenarnya yang berlaku di peringkat bawahan. Jadi keputusan yang dibuat oleh pengurusan atasan dalam organisasi yang sangat berkembang, sangat besar, mungkin tidak begitu accurate. Okey. Kuasa pembuat keputusan meningkatkan kepuasan kerja. So ini dari segi self motivation lah, because you know that you are able to make decision. Okay, so it's a kind of recognition. Meningkatkan persaingan. So now that each department, the head of the department are able to make decisions, so they can then decide what to do, what to plan for, so they will be able to compete among each other. Jadi persaingan di antara department-department ini sebenarnya akan memberikan kesan positif kepada syarikat secara keseluruhan.
Meningkatkan keupayaan penilaian pengurus itu sendiri. Jadi bermakna bila mana pihak pengurusan atasan hendak menilai pengurus pertengahan, pengurus bawahan, maknanya proses penilaian prestasi itu akan menjadi lebih adil kerana kuasa dan pembuatan keputusan itu diserahkan kepada mereka, dan jadi bila mana pelaksanaan berlaku, sekiranya ianya berkesan, ianya prestasinya baik ataupun prestasinya tidak baik, tidak ada siapa-siapa yang boleh dipersalahkan kerana pengurus itu sendiri yang sebenarnya membuat keputusan. Jadi ia akan melahirkan satu sistem penilaian prestasi yang lebih adil kerana dia betul-betul menilai keupayaan pengurus tersebut. Struktur desentralisasi juga mempunyai kelemahan tertentu. So antaranya ialah keputusan oleh pengurus bawahan tanpa melihat kepentingan organisasi secara keseluruhan kerana pengurus bawahan dia hanya peka tentang apa yang berlaku dalam divisionnya saja. Jadi dia tidak boleh melihat bagaimana satu division itu berinteraksi dengan division-division yang lain. Jadi kita dapati bahawa terdapat lack of coordination di situ, so kurangnya koordinasi. Jadi dalam pembuatan keputusan kita memerlukan koordinasi di kalangan pengurus yang lebih berkuasa dan lebih berpengaruh. So maknanya pengurus yang lebih berkuasa, yang lebih berpengaruh ni dia lebih dominan lah dalam pembuatan keputusan dia. Jadi mungkin dia akan mengabaikan kepentingan pengurus yang lain. Jadi pengurus yang tidak begitu berpengaruh mungkin akan kalah, especially disebabkan oleh semangat persaingan di kalangan division. So objektif pengurus bawahan juga mungkin tidak selari dengan objektif organisasi. So maknanya division tersebut mempunyai objektifnya yang tersendiri, tidak sama dengan objektif organisasi. Jadi ini akan menimbulkan masalah. Juga sukar menyebar idea inovatif kerana kepentingan division. So biasanya pengurus division ni dia akan bersifat lebih sekretif. Jadi perancangan dia tu dia simpan sendiri, idea-ideanya dia simpan sendiri. So dia tidak mahu sebarkan sebab takut nanti orang lain ciplak. Nanti prestasi di division lain pula yang mungkin akan lebih baik daripada dia. So jadi ini juga sebenarnya adalah merupakan antara kelemahan utama lah proses pembuatan keputusan dalam sistem desentralisasi. Oleh itu pihak pengurusan atasan perlu interfere, perlu mengawal untuk memastikan bahawa masalah-masalah ini tidak wujud. Perakaunan tanggungjawab. So apa itu perakaunan tanggungjawab? Ia adalah merupakan satu sistem perakaunan yang mengenal pasti pusat tanggungjawab dan objektif pusat tanggungjawab tersebut. Dan dalam perakaunan tanggungjawab juga kita akan membentuk skema pengukuran prestasi bagi setiap pusat tanggungjawab dan menyediakan serta menganalisis laporan prestasi bagi pusat tanggungjawab tersebut. Jadi kita akan lihat nanti apa dia pusat-pusat tanggungjawab dan bagaimana caranya untuk mengukur prestasi bagi pusat-pusat tanggungjawab tersebut. So perakaunan tanggungjawab merangkumi pengumpulan dan pelaporan pendapatan serta kos mengikut bidang tanggungjawab masing-masing. Jadi terdapat 4 bidang tanggungjawab ataupun lebih dikenali sebagai pusat tanggungjawab. Pertamanya adalah pusat kos, pusat hasil, pusat untung dan juga pusat pelaburan. Apa itu pusat kos? Merupakan segmen di mana pengurus mempunyai kawalan ke atas kos. Ke atas kos sahaja. Tidak mempunyai kawalan ke atas hasil dan juga dana pelaburan. So sebagai contoh, pusat kos adalah seperti jabatan mengecat di kilang kereta. So maknanya dia hanya bertanggungjawab untuk memperoleh sumber-sumber bagi tujuan mengecat itu tadi
ya, tetapi dia tidak bertanggungjawab terhadap penjanaan hasil ataupun keputusan-keputusan sama ada untuk melabur ataupun tidak, contohnya pelaburan dalam mesin, ya, untuk mengembangkan lagi jabatan mengecat, ya, tak boleh, ya. Sebab apa? Sebab ia dikategorikan sebagai pusat kos, maka tanggungjawabnya hanyalah untuk mengawal dan mengurus kos, ya, dalam jabatan tersebut sahaja. Ya, contoh-contoh lain seperti jabatan-jabatan pengeluaran, ya, semua biasanya adalah dalam kategori pusat kos kerana, ya, mereka hanya terlibat, ya, di dalam penggunaan sumber, ya, untuk pengeluaran produk itu tadi. Okey. Okey, pusat hasil sebuah segmen di mana pengurus mempunyai kawalan ke atas hasil sahaja, ya, tetapi tidak ke atas kos, ya, dan dana pelaburan. So, sebagai contoh pusat hasil, jabatan tempahan tiket, ya, syarikat penerbangan. Ya, jadi dia hanya terlibat di dalam proses tempahan tiket. Jadi proses tempahan tiket ini adalah merupakan satu pusat yang menjana hasil. Walaupun kita kata, takkan tak ada kos, ada kos. Tapi sebenarnya kos itu sangat minimal, ya, berbanding dengan tanggungjawab yang diberikan kepada pusat hasil ini sebenarnya adalah untuk menjana hasil dan bukannya untuk mengurus kos-kos yang kecil itu tadi. Okey. Kemudian kita ada pusat untung, ya, sebuah segmen di mana pengurus mempunyai kawalan ke atas kos dan juga hasil. Ya, so maknanya hasil tolak kos dapat untung lah. Tetapi pusat untung, ya, dia tidak, ya, mempunyai kawalan terhadap dana pelaburan. So jadi dia tidak boleh membuat keputusan dan of course dia ada kawalan lah terhadap apa yang hendak dilabur dan apa yang tidak. Ya, so kita ada hasil, ya, bertanggungjawab juga terhadap kos. So antara contoh pusat untung adalah seperti restoran, ya, milik syarikat dalam rangkaian makanan segera. Jadi bermakna restoran ini dia bertanggungjawab untuk mendapatkan sumber-sumber bagi tujuan memasak, ya, menyediakan menu-menu dan sebagainya, dan juga, ya, membuat promosi untuk memastikan bahawa menu-menu yang disediakan itu boleh dijual. Jadi akhirnya dalam penyata penilaian prestasi bagi pusat untung ini akan menyenaraikan jumlah-jumlah hasil di bawah kawalan pusat untung tersebut dan juga, ya, akan kita senaraikan semua jumlah-jumlah kos di bawah, ya, tanggungjawab pusat untung tersebut. Ya, maka akhirnya kita akan dapat jumlah untung yang dijana lah. So maka angka untung ini akan dijadikan sebagai indikator untuk menilai prestasi pusat kos. Kemudian kita ada pusat pelaburan. Okey, so sebuah segmen di mana pengurus mempunyai kawalan ke atas kos, ke atas hasil dan juga ke atas pelaburan dalam aset operasi. So maknanya pusat pelaburan ni dia dari segi rankingnya dia highest lah, ya, sebab dia bertanggungjawab terhadap segala-galanya, ya, terhadap hasil, terhadap kos dan juga terhadap pelaburan. Okay. So contoh, ya, pusat pelaburan adalah seperti ibu pejabat syarikat itu sendiri. Ya. So sebagai contoh, katakan percetakan nasional, ya, terdapat di beberapa cawangan negeri. Ya, setiap negeri itu cawangan tersebut hanyalah bertanggungjawab terhadap pengeluaran, yakni percetakan dan juga penjanaan hasil. Tapi sekiranya mereka ingin membeli, ya, mesin, nak invest in a better machine dan sebagainya, keputusan itu tidak boleh dibuat oleh cawangan. Ya, maknanya proposal, ya, cadangan pembelian itu akan dibawa ke HQ. HQ lah nanti, ya, the headquarters will decide, ya, to allow the purchases to be made, ya, or otherwise, ya. So jadi kita dapati bahawa cawangan-cawangan itu is an entity on its own, ya. But those entities are considered as profit center. Ya. So maknanya cawangan itu adalah merupakan pusat untung. Jadi HQ itu saja adalah merupakan pusat pelaburan. Jadi kita kena tengoklah, ya, dari segi perakanan tanggungjawab itu tadi. Maknanya bidang kuasa, ya, pembuatan keputusan dan pemantauan itu adalah terhad kepada elemen apa. So kalau terhad kepada elemen kos saja, maka pusat itu adalah pusat kos.
Ya, kalaulah melibatkan hasil saja, maka pusat itu adalah pusat hasil. Tapi kalau ia bertanggungjawab terhadap hasil dan juga kos, maka ia adalah pusat untung. Ya, dan yang ketiganya ya, adalah bertanggungjawab terhadap ketiga-tiga. Ya, kos, hasil dan juga pelaburan. Maka pusat tersebut ya, ataupun division tersebut ataupun syarikat tersebut ataupun ibu pejabat tersebut ya, adalah merupakan pusat pelaburan. Okey. Right, pengukuran prestasi. So kita nak tengok alat ukuran. Sekiranya ya pusat tersebut ya kita kenal pasti sebagai pusat kos, yakni dia bertanggungjawab terhadap kos. Maka ya cara bagaimana kita mengukur ya prestasi pusat kos itu ya, salah satunya adalah penggunaan cost standard. Cost standard ini adalah merupakan kos-kos seunit yang telah ditentukan lebih awal. Ya, contohnya kalau Jabatan Pengeluaran dia akan bertanggungjawab ya di dalam pengurusan bahan mentah. Ya, so maknanya pengurus bahan mentah, ya, pengurus belian bahan mentah akan bertanggungjawab untuk membeli bahan mentah pada harga yang telah ditetapkan dalam standard. Jadi maknanya kita akan bandingkanlah harga standard nanti dengan harga sebenar. So kalau harganya lebih mahal, ya, kalau harganya lebih murah, kita kena find out kenapa berlakunya sedemikian sebelum kita decide sama ada prestasi ya pengurus pusat kos tadi baik ataupun tidak baik. Okey. Kemudian kita ada pusat untung. So ini saya dah cakap tadi. So salah satu daripada indikator untuk menilai pusat untung adalah untung itu sendiri, ya, ataupun margin sumbangan. Margin sumbangan ialah jualan tolak ya dengan kos-kos berubah. So kita dapat margin sumbangan. So penyata pendapatan itu sendiri akan dijadikan ya sebagai laporan ya dan juga indikator lah ya angka untung tu tadi ya untuk mengukur prestasi pusat untung. Okey. Dan yang ketiga adalah pusat pelaburan. So untuk pusat pelaburan, inilah ya antara indikator-indikator yang paling sesuai ya, yang boleh digunakan untuk mengukur prestasi pusat pelaburan, iaitu ROI, RI dan juga EVA. Jadi fokus ya untuk tajuk 10 ini adalah sebenarnya ya ke atas pusat pelaburan ya, yakni kita salah satunya ialah melihat ya indikator-indikator yang akan digunakan dalam penilaian prestasi pusat pelaburan. Okey. Right, pengukuran prestasi pusat pelaburan, so secara idealnya fokusnya kepada pengukuran yang relatif. Ya, maksud pengukuran yang relatif ini adalah kita akan membandingkan ya di antara pusat-pusat pelaburan yang ada. So division yang mana ya yang sebenarnya mempunyai prestasi yang lebih baik ya di antara division-division yang ada. Okey. Jadi indikator yang saya katakan tadi yang kita akan gunakan adalah pulangan atas pelaburan. Maknanya kita boleh bandingkanlah, okey, division A ROI-nya berapa, division B ROI-nya berapa. Jadi kita akan bandingkan ya. Itu maksudnya pengukuran yang kita gunakan secara relatif lah untuk perbandingan. Lebihan pendapatan pun macam tu juga. Kalau kita gunakan lebihan pendapatan, kita akan banding-bandingkan lebihan pendapatan di antara pusat-pusat ini tadi ataupun division-division ini tadi ya. Jadi division yang mempunyai lebihan pendapatan yang paling besar adalah merupakan division yang prestasinya lebih baik lah berbanding yang lain. Dan yang ketiga adalah nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi ni pun lebih kurang je dengan lebihan pendapatan ya, cuma ada ya pengubahsuaian yang dilakukan terhadap EVA ni. So nanti kita akan lihat. Okey. Indikator pertama yang kita akan fokus ialah ROI, ya, iaitu pulangan atas pelaburan. Ya, in English is return on investment. Okey. Okey, ROI adalah merupakan ukuran prestasi relatif, ya, maknanya ia boleh dibandingkan dengan lain-lain pusat pelaburan yang ada, ya. So memberikan ukuran ringkas bagi pulangan atas pelaburan yang dibuat. Jadi kita dah kira pulangan atas pelaburan, so kita kena tengoklah ya pulangan pelaburan tu tinggi ataupun rendah berbanding dengan period-period lalu dan juga berbanding dengan division-division yang lain. Okey. Pulangan atas pelaburan ROI
formula ya untuk mengira ROI ialah pendapatan bersih dibahagikan dengan pelaburan. Pelaburan ini merujuk kepada pelaburan untuk aset operasi. So, formula ya, basic ini formula asas lah ya untuk mengira ROI, boleh dikembangkan ya seperti berikut, iaitu pendapatan bersih ya kita bahagikan dengan jualan, didarabkan dengan jualan, dibahagikan dengan aset ya operasi purata. Okey, so aset operasi purata ni sebenarnya adalah pelaburan lah. Okey. Dan pendapatan bersih dibahagikan dengan jualan ni ya dikenali sebagai margin jualan. Ya, ia mengukur keefisienan ya pengurus pusat pelaburan tersebut. So maknanya kalau margin jualan tinggi berarti jualannya tinggi ya, pendapatan bersihnya juga tinggi. Jadi untuk mendapat pendapatan bersih yang tinggi ni selain daripada jualan tinggi ya, pengurus pusat pelaburan tersebut juga haruslah efisien ya di dalam mengurus kos-kosnya. So bila ia efisien dalam pengurusan kos ya dan ia juga dapat meningkatkan jualan, maka of course pendapatan bersih akan menjadi tinggi. So bila pendapatan bersih tinggi, margin jualan tinggilah. Okey. Dan yang aspek yang kedua di dalam pecahan ya formula asas ROI ialah pusing ganti modal. So kalau kita tengok kat sini aset operasi purata ya adalah merupakan pembawah dia. So maknanya kita nak lihat dari segi maximum utilization of asset. So kalaulah syarikat tu dia invest dalam aset operasi dan dia dapat guna sepenuhnya aset operasi tersebut ya menghasilkan produk, kemudian produk tersebut boleh dijual. Ya semua produk yang dihasilkan dapat dijual. So of course ya maknanya pusing ganti modalnya adalah sangat tinggi ataupun asset utilization dia adalah sangat tinggi. Ya, jadi kita boleh merumuskan bahawa dalam konteks seperti tadi tu maknanya productivity syarikat juga adalah tinggi ya sebab dia produce dan dia boleh jual. Okay, jadi tidak ada berlaku pembaziran ya dari segi pelaburan aset di situ. So akhirnya margin jualan darab dengan pusing ganti modal, kita akan dapat ROI. So kalau margin jualan tinggi, pusing ganti modal pun tinggi, maka ROI akan tinggi. Jadi prestasi pusat ya pelaburan tersebut adalah dikatakan bertambah baik ya, sekiranya ROI semasa berbanding dengan ROI sebelumnya ya ROI semasa adalah lebih tinggi. Okey. Right, ini adalah DuPont ya formula untuk ROI which is the expanded formula ya yang kita buat tadi. So kita tengok pecahan dia, return on investment ya, so efficiency ya multiply by productivity. So efficiency is actually a function of operating income and sales. So operating income yeah, divided by sales. So productivity is sales yeah, divided by total investment yeah, in operating asset. So operating income penyata pendapatan lah, yeah, sales minus kos-kos operasi. Okay. And then kos-kos operasi ni kita kena make sure memang kos-kos operasi sajalah. Ya, macam belanja kewangan semua tak boleh masuk. Okay, so we have here manufacturing cost, cost product, yeah, and then we have selling cost, shipping cost, admin cost. Ni semua cost tempoh. Ya, so semualah tak kira cost product ke, cost tempoh ke. Ya, sekiranya ia merupakan kos operasi, maka kita akan ambil kira lah di dalam pengiraan efisiensi tadi, ya, iaitu margin ya, margin jualan. Okay. Right. Now untuk investment, so kita akan fokus ya kepada operating asset. Ya, so we have here working capital and permanent investment in operating asset lah. Contohnya macam machinery, bangunan dan sebagainya. Tetapi bukan ya pelaburan-pelaburan dalam saham tu semua tak boleh lah. Ya, sebab dia tidak merupakan aset-aset operasi. Okay. So working capital contohnya inventory, accounts receivable and cash. Okay, seterusnya kita akan melihat pengiraan ROI yang membandingkan Division A dan Division B.
So dari segi data, kita dapati Division A mempunyai untung ya sebanyak 1 juta, manakala Division B keuntungannya ialah 2 juta. Dari segi pelaburan, ya 4 juta untuk Division A, 20 juta ya untuk Division B. So 5 kali ganda ya pelaburan, tapi untungnya hanyalah 2 kali ganda. Ya, pelaburan 5 kali ganda, 5 times 4, 20. Okey. Untung 2 kali ganda. Ya, 2 times 1, 2,000, 2 million. Okey. So ROI, kalau kita guna formula yang kita kira tadi, which is untung dibahagikan dengan pelaburan, maka ROI Division A ialah 25%, ROI Division B adalah 10%. Nampak? Ya, walaupun untung Division A hanyalah 1 juta. Ya, tapi dari segi ROI-nya, ya, untuk Division A adalah lebih tinggi. Kerana apa? Kerana ia memerlukan modal yang jauh ya, lebih rendah berbanding dengan Division B ya, dalam usaha untuk mendapatkan 2 juta ni. Ya. Okay. Jadi untung mutlak Division B memanglah lebih tinggi dari segi absolute amount. Ya, sebab ni 2 juta. Ini 1 juta je. Tapi ya, kalau kita nak kira yang sebenarnya lebih menguntungkan ya, dalam penggunaan aset operasi itu tadi, ya, mana pelaburan yang lebih berbaloi kata orang. So of course lah Division A, sebab Division A hanya perlukan 4 juta je untuk mendapatkan 1 juta untung. Ya, so jadi penggunaan ROI ini akan mencerminkan ya, kemampuan seseorang pengurus pusat pelaburan itu dalam mengurus ya, pelaburan-pelaburan dalam division tersebut. Okey. Cara meningkatkan ROI, salah satu cara adalah menambahkan harga jualan. So bila harga jualan meningkat, ya, kemungkinan besar nilai jualan akan meningkat. Kita akan mengurangkan belanja. So bila kita kurangkan belanja, ya, berkemungkinan besar untung akan meningkat sebab berlaku penjimatan di situ. And of course kita akan kurangkan pelaburan. So bila kita kurangkan pelaburan, sebab pelaburan ni is the base, ya, sebab untung bahagikan dengan pelaburan. Jadi kalaulah nilai pelaburan ya adalah kecil, maka untung bahagikan dengan nilai yang lebih kecil, kita akan dapat menghasilkan ROI yang lebih tinggi. Jadi apa yang cuba ditekankan di sini ialah maknanya kalaulah kita mempunyai aset yang banyak, ya, tetapi kalau kita tak guna ya aset itu sepenuhnya, maka ROI akan drop. Ya, jadi kalau dalam konteks di mana kita tak mampu untuk menggunakan aset sepenuhnya, janganlah kita invest terlalu banyak. Jadi kita haruslah kurangkan ROI tersebut. Kita haruslah kurangkan pelaburan tersebut. Ya, sebab bila kita mengurangkan pelaburan tersebut, kita dapat fully utilize aset operasi kita, ya, produce dan jual, dan of course ROI kita akan lebih meningkat di situ. Okay. So kita lihat contoh. Data Regal Company adalah seperti berikut. Pendapatan bersih operasi 30,000. Purata ya, aset operasi 200,000. Jualan 500,000. So untuk nak mengira ROI, adalah pendapatan bersih operasi kita bahagikan dengan purata aset operasi, yakni pelaburan. So dalam contoh ni dapat 15%. So 15% ni on its own kita tak dapat nak menilai. So kita harus bandingkan dengan ROI period lalu, ya, ROI division lain, ataupun bandingkan dengan polisi syarikat lah yang mengkehendakkan tahap minima ROI-nya berapa. So kalau lebih daripada pulangan yang diinginkan, pulangan minima yang diinginkan oleh syarikat, then of course lah ya, pelaburan tersebut adalah pelaburan yang baik. Okay. So cara meningkatkan ROI tadi, okay, salah satunya pengurus Regal berjaya meningkatkan jualan. So nilai jualan ya meningkat kepada 600,000 dan untung operasi
kepada 42,000. So kalau untung operasi ini meningkat, bermakna berlaku peningkatan dalam jualan itu sendiri, ya, coupled with efficiency in cost management. Ya, maknanya syarikat berupayalah untuk mengawal kosnya dengan baik, okey, ataupun mengurus kos dengan baik. Okey, data tambahan, tiada perubahan dalam purata aset operasi set. So pengiraan semula, ya, ROI yang telah kita kira tadi. Okay, so this is the expanded formula, yeah. Okay, which is the DuPont formula. So margin multiply by pusing ganti, ya, asset turnover. Okay, so pendapatan bersih bahagi dengan jualan, darab dengan jualan bahagi dengan aset operasi. So berdasarkan pada data tadi, pendapatan bersih 42,000, jualan 600,000. Okay, darab dengan jualan 600,000 bahagi dengan aset, ya, operasi purata 200,000. So kita dapat ROI 21%. So ROI asal 15%. ROI baru 21%. Kenapa? Ya, sebab berlaku peningkatan, ya, di dalam margin dan juga peningkatan dalam pusing ganti aset. Ya, sebab kita dapati bahawa aset operasi purata sama. Tak ada sebarang penambahan dilakukan, tetapi jualan meningkat. So bila jualan meningkat, ya, naturally, ya, utilization of asset ataupun productivity akan meningkat. Okay, so ni pun samalah. Ya, so bila jualan meningkat and at the same time untung juga meningkat. Sebab kadang-kadang kalaulah jualan meningkat tapi kos pun naik, maka untung tak naik. Ya, jadi dalam kes ni kita tahu bahawa bukan saja jualan naik, ya, tetapi kos juga tidak meningkat, ya, dan ada kemungkinan kos juga menurun, ya, maknanya lebih efisien. Jadi akhirnya ROI meningkat. Okay, so kelebihan ROI menggalakkan pengurus memberi perhatian terhadap perkaitan jualan, belanja dan pelaburan, ya, sesuai sebagai pusat pelaburan, ya. So maknanya sebagai pusat pelaburan, sebab kita tahu bahawa, ya, kalau pusat pelaburan dia bertanggungjawab terhadap apa? Dia bertanggungjawab terhadap kos. Jadi dia mesti berupaya menguruskan perbelanjaan dengan baik. Dia bertanggungjawab terhadap apa lagi? Dia bertanggungjawab terhadap hasil. Jadi bermakna dia kena memastikan bahawa berlaku peningkatan di dalam nilai jualan. Dan yang ketiga, dia bertanggungjawab terhadap apa? Dia bertanggungjawab terhadap pelaburan. Jadi dia tidak bolehlah, ya, sewenang-wenangnya asyik spend aja, melabur je dalam aset-aset, mesin-mesin dan sebagainya. Tapi akhirnya tidak guna, tak bolehlah. So berlaku pembaziran juga di situ dalam pengurusan modal. Ya, jadi bermakna untuk seorang pengurus pelaburan itu berjaya, dia haruslah berupaya untuk, ya, manage sales, expenses, cost, ya, and investment, ya, all at the same time. Ya, so kalau dia dapat mengawal, ya, mengurus dengan baik, maka ROI-nya akan meningkat. Jadi ROI ni adalah merupakan satu indikator yang memang sesuai sangat, ya, digunakan untuk menilai prestasi pengurus pusat pelaburan. Okey. Ia juga menggalakkan pengurusan kos, ya, penggunaan kos secara efisien, ya, seperti yang saya katakan tadi. Okey. Mencegah pelaburan berlebihan dalam aset operasi. Ya. Sebab kalaulah dia invest banyak-banyak, ya, tapi tak guna, ROI akan drop. Jadi kalaulah pengurus tersebut dia tahu, ya, prestasinya dinilai berasaskan kepada ROI, maka dia akan takut, ya, untuk membuat keputusan to invest so much. Ya, kalau dia tak boleh guna, sebab, ya, nanti ROI-nya akan drop. Especially dalam konteks di mana contohnya pemberian bonus adalah berasaskan kepada ROI. Lagilah dia takut kalau ROI jatuh tak dapat bonus. Ya. So maknanya menggunakan ROI ni akan memaksa pengurus tu mengurus pusat pelaburannya dengan lebih baik. Okay, kelemahan ROI, penekanan prestasi jangka pendek. Kenapa dia penekanan prestasi jangka pendek? Sebab formula, ya, ROI itu adalah, ya, untung bahagi dengan, ya, pelaburan aset operasi. Ya, jadi untung tu sebenarnya adalah merupakan indikator jangka pendek. Sebab untuk mendapatkan untung kita hanya akan ambil kira,
ya, nilai jualan tahun tersebut bahagikan dengan tolak dengan belanja tahun tersebut. Jadi bermakna dia hanya terhad untuk tempoh setahun aja. Ya, tidak lebih daripada setahun. Itu sebabnya angka untung ini dikatakan indikator ya, yang menekankan kepada jangka pendek. So, oleh kerana ROI juga mempunyai elemen angka untung di dalam formulanya, maka ROI juga adalah merupakan indikator ya, yang menekankan kepada prestasi jangka pendek. Ya. So, itu adalah merupakan kelemahan. Sebab kita tak mahu pengurus tersebut dia hanya fokus kepada keuntungan jangka pendek saja. Jadi mungkin dia akan jimatkan certain cost yang memberi kesan negatif ya, terhadap jangka panjang. Contohnya, dia menjimatkan kos penyelenggaraan. So, kalau dia menjimatkan kos penyelenggaraan dalam period semasa, maka of course untung dalam period semasa akan meningkat. Ya, sebab dia dah kurangkan kos penyelenggaraan. Tetapi ia mungkin memberikan kesan ya, yang bertentangan untuk tahun berikutnya. Sebab tahun berikutnya, ya, katakan tahun ini dia kurangkan kos penyelenggaraan. Kerosakan tak berlaku pada tahun ini. Ya, kerosakan mesin contohnya ya, tak berlaku pada tahun ini. Tapi kerosakan mesin akan berlaku pada tahun depan. So, tahun depan nanti banyaklah ya, masalah-masalah dari segi kerosakan mesin akan berlaku disebabkan oleh pengurangan ya, aktiviti penyelenggaraan yang telah dibuat pada tahun sebelumnya. Jadi pada tahun hadapan nanti akan menjejaskan pengeluaran. Bila menjejaskan pengeluaran, akan menjejaskan juga jualan. So, akhirnya ROI tahun berikutnya akan drop. Ya, kerana apa? Kerana pengurus tersebut hanya menekankan kepada untung tahun tersebut sahaja. Ya, so, itu kena hati-hati dengan indikator ROI. Okay, yang keduanya, pengurus mungkin membuat keputusan yang melemahkan syarikat secara keseluruhan. Maksudnya, dia mungkin akan menolak pelaburan yang menguntungkan. So, that is a possibility. Ya. An investment manager may reject a profitable project. Ya. Kenapa? Sebab mungkin bila dicampur untung semasa dengan untung projek baru, campur dua-dua, berkemungkinan besar boleh berlaku ROI-nya drop. Kenapa dia boleh berlaku kejatuhan dalam ROI? Sebab mungkin untung ya, projek baru tu adalah lebih rendah. So, bila untung yang lebih rendah dicampur dengan untung semasa yang tinggi, ya, total ya, bila dicampur kita kira ROI baru akan drop. Tapi walaupun ROI baru drop, tak semestinya pelaburan ya, baru tu tadi tak bagus. Ya, dia tetap memberikan keuntungan. Cuma ya, bila dicampur dengan pelaburan semasa, ROI drop. So when that happens, there's a great tendency that the investment manager may reject a profitable project. Okay, menggalakkan pengurus membuat keputusan tidak tepat berhubung pelupusan aset. Ni pun satu lagi. Sebab bila aset-aset tidak dilupuskan, kita akan dapati bahawa nilai buku aset tu sebenarnya semakin turun, semakin rendah. Jadi berkemungkinan besar pengurus dia tidak maulah menggantikan aset tersebut. Sebab bila dia ganti dengan aset baru, dia akan dapati bahawa lupus aset lama kena ganti aset baru, betul? So bila lupus aset lama ganti dengan aset baru, nilai buku aset baru tinggi. So bila nilai buku aset baru tinggi, untung bahagikan dengan nilai buku aset baru akan menyebabkan ROI jatuh. Jadi oleh kerana itu, pengurus pusat pelaburan selalunya dia tak mau ganti mesin lama dia, sebab dia tahu kalau dia ganti maknanya pembawah pengiraan formula tu tadi akan jadi tinggi, and that will have a negative impact on ROI. But sebenarnya kalau aset yang dah tidak efisien memang patut dilupuskan pun, sebab dia akan meningkatkan kos. Jadi mungkin terlalu taksub dengan
impact ya terhadap ROI itu tadi ya, so mungkin pengurus ya pusat pelaburan akan membuat keputusan yang salah. Okey. Kos yang ditanggung dalam tempoh lepas tidak dapat dikawal oleh pengurus. So ni satu lagi ya, sebab kadang-kadang keputusan yang kita buat pada masa lalu mungkin melibatkan ketidakefisienan ya. Contohnya kita beli sebuah mesin. Kita beli sebuah mesin, kita nak beli murah ya, tapi kita tak perasan yang kos operasi mesin tersebut tinggi. Jadi bila kos operasi mesin yang kita beli tahun sudah tu tinggi, tahun ini pun kos operasinya akan tinggi jugalah sebab kita masih menggunakan mesin yang sama. Ya, jadi ini contoh di mana kos-kos yang ditanggung ya, yang tidak efisien pada period lalu tu dia carry forward. And nothing much you can do. Takkanlah kita baru beli mesin last year, tiba-tiba this year bila kita realise kos operasinya tinggi, kita nak jual, nak ganti baru. Ya, so ini juga kena hati-hati sebab kadang-kadang ia akan menyebabkan ketidakadilan ya di dalam penilaian prestasi pusat pelaburan tersebut. Ya, because kita tak nak mistakes ya in the past ya to be carried forward ya and impact the performance of that manager. Ya. Especially impact the reward system sebab kadang-kadang sebab most of the time reward system kita is based on performance performance based, jadi bila performance drop, reward pun drop so that will demotivate the manager. Okay, right. So sebagai pengurus division, katanya tadi dia tolak muka. Dia kata, sebagai pengurus division, saya tak akan melabur dalam projek ini kerana ia menjejaskan bonus saya. So, ini dalam konteks di mana ROI drop lah tu. It may be a profitable project, but when added to the existing investment, the total ROI may drop. Okay. Bukankah kita sepatutnya melakukan yang terbaik untuk syarikat? Ni dia tak cakap ni, dia fikir je. Jadi maknanya sepatutnya kita nak meningkatkan untung syarikat. Jadi mana-mana projek yang sebenarnya mendatangkan keuntungan, we should invest rather than reject those investment semata-mata kerana bonus individu. Kepentingan diri. Ni yang kita katakan matlamat individu, matlamat division yang mungkin tidak selari dengan matlamat organisasi. Kelemahan ROI, keputusan yang menjejaskan syarikat. So ada kes di mana seorang pengurus pusat pelaburan mungkin akan menolak projek yang sebenarnya memberikan keuntungan kepada syarikat. So kenapa pengurus pelaburan tersebut menolak? Mungkin kerana bila dibandingkan peratus ROI semasa dengan peratus ROI period lepas, didapati bahawa peratus ROI semasanya jatuh. Jadi pengurus tersebut mungkin khawatir sekiranya bonus diberikan berasaskan kepada ROI. Jadi apabila ROI semasa jatuh, berkemungkinan besar pengurus tersebut tidak akan mendapat bonus pada tahun semasa. Okay, so kita lihat contoh, kita ada dua division, division X dan division Y. Okay, pelaburan projek baru untuk division X dan Y sama. Kedua-duanya adalah 10 juta. So they both have 10 million to invest. Alright, pendapatan projek, so they invested lah. So bila they invested, so kita dapati bahawa pendapatan projek bagi division X adalah 2 juta, tetapi pendapatan projek untuk division Y hanyalah 1.3 million. Jumlah yang mereka invest kedua-duanya sama, 10 juta. Tapi pendapatan projek yang mereka dapat tidak sama. Okay? Jadi, bila kita kira ROI, kita andaikan ini adalah merupakan projek baru, pelaburan projek baru, maka ROI projek baru iaitu pendapatan dibahagikan dengan pelaburan. So, Division X dapat 20%, Division Y dapat 13% sahaja. Sebab apa? Sebab pelaburannya sama, tapi pendapatan kurang. So, bila pendapatan kurang, maka ROI akan jatuh berbanding dengan Division X.
ROI semasa division, maknanya ini adalah projek baru. Ya. Tapi division X dan Y ni memang ya sebelum-sebelum ini dah ada pun running projects. So untuk ya running projects ya yakni projek-projek yang sedia ada, ROI yang diperolehi adalah 25% ya bagi division X, tapi division Y cuma 9%. Okay. Now, kalau kita tengok ya sekali imbas. Untuk division X, projek semasa 25%. Tambah dengan projek baru yang hanya 20%. So, bila dia averagekan these two together, of course, ya, peratusan ROI ya, yang baru nanti ya, akan kurang daripada 25%. Jadi, ternyatalah ya, ROI period lepas ya, dibandingkan dengan ROI period semasa, menggabungkan projek baru, ya, akan menghasilkan ROI yang lebih rendah ya, bagi division X. Kalau division Y, okey, projek-projek yang sedia ada sebelum ni 9%. So dapat projek baru 13%. So of course bila you add these two together and average it out, ya, ROI baru setelah menggabungkan projek baru ni pastinya akan lebih daripada 9%. Jadi division Y will be more than happy to invest in this project as compared to division X ya, sebab ROI-nya akan jatuh ya. Kos modal syarikat secara keseluruhan adalah 18%. So maknanya kalau you're talking about 18%, mana-mana projek yang memberikan pulangan ya, melebihi 18% adalah merupakan projek yang menguntungkan. Ya, sebab kos modal syarikat secara keseluruhan ya, adalah 18%. Bonus dibayar berdasarkan ROI. So, division X is having a problem lah. Okay. So, syarikat mengkehendaki ya, ROI minimum ya, 12%. So, kalau kita tengok kat sini, division X 20%, selamat untuk projek baru. Division Y 13% pun selamat. So, dari perspektif syarikat, mana-mana projek yang mendatangkan pulangan sebanyak ya, 12% sepatutnya diteruskan. Okey, kita lihat keputusan ya, yang dibuat oleh pengurus division X dan division Y. So untuk ya, pengurus division X, ya, beliau tidak akan bersedia untuk melabur dalam projek baru. Kerana apa? Ya, kerana bila digabungkan ROI projek baru dengan projek semasa, ya, ROI tahun semasa akan jatuh. Ya. Okey. Jadi bila ROI jatuh, ya, maknanya kalau bonus diberikan berdasarkan pada ROI, mungkin ya pengurus division X akan kehilangan bonus tersebut. Okey, pengurus division Y pula ya bersedia untuk melabur dalam projek baru. Ya, kerana apa? Ya, kerana bila digabungkan ROI projek baru yang lebih tinggi ya dengan ya projek semasa yang ROI-nya lebih rendah, maka akhirnya apa yang akan diperolehi ialah jumlah ROI tahun semasa yang akan menjadi lebih tinggi berbanding dengan tahun sebelumnya. Okey. Dari segi syarikat secara keseluruhan, dari segi syarikat secara keseluruhan, kedua-dua projek akan memberikan pendapatan yang positif ya buat syarikat. Tapi ya kalau kita lihat dari segi keputusan pengurus division, ya, oleh kerana pengurus division X tidak bersedia untuk melabur, maka syarikat ya akan kerugian ya projek ya yang sebenarnya menguntungkan, akan terlepas ya daripada pelaburan suatu projek yang sebenarnya akan meningkatkan ya pendapatan bersih syarikat. Ini yang dikatakan tadi ya. So kelemahan ROI yang mungkin boleh menjejaskan keuntungan keseluruhan syarikat hanya semata-mata kerana pengurus tersebut mungkin khawatir ya bila ROI-nya jatuh, maka ya beliau akan kehilangan bonus ya, especially dalam situasi di mana bonus yang diberikan adalah berasaskan kepada ROI. Pendapatan lebihan ataupun nama singkatannya RI yakni residual income adalah merupakan indikator penilaian prestasi yang kedua ya untuk pusat pelaburan. Okey.
kaedah ini boleh digunakan untuk mengatasi kelemahan ROI yang boleh mengakibatkan pengurus pusat pelaburan itu tadi bertindak ke arah yang mungkin merugikan syarikat. Okey, so pendapatan lebihan ini adalah merupakan pendapatan operasi bersih yang melebihi pulangan minimum yang dikehendaki. Okey, jadi kalaulah pendapatan operasi bersih tersebut melebihi pulangan minimum yang dikehendaki, maka kita dikatakan mempunyai pendapatan lebihan. Jalan kira menggunakan formula ialah pendapatan operasi kita tolak dengan pulangan minimum. So, formula untuk mengira pulangan minimum yang dikehendaki ialah R, yakni kadar pulangan minima, darab dengan pelaburan dalam aset operasi. Jadi akhirnya kita dapatlah pendapatan operasi tolak pendapatan minimum yang dikehendaki oleh organisasi. So sekiranya pendapatan operasi lebih tinggi daripada pendapatan minimum yang dikehendaki, maka kita mendapat pendapatan lebihan yang positif. Tapi kalau pendapatan operasi projek tersebut adalah lebih rendah daripada pulangan minimum yang dikehendaki oleh syarikat, maka pendapatan lebihan kita akan menjadi negatif. Jadi kalau pendapatan lebihan negatif, maknanya kita tak sepatutnya melaburlah dalam projek tersebut. Tetapi kalau pendapatan lebihan positif, maknanya kita pengurus pusat pelaburan tersebut sewajarnya lah melabur dalam projek baru tersebut. Okay, kita reproduce semula the formula for residual income, which is net operating income minus our minimum required return. In order to determine our minimum required return, we must multiply average operating asset with the minimum required rate of return. Jadi kalau kita ambil pelaburan aset operasi purata, kita darabkan dengan kadar pulangan minimum yang kita kehendaki, maka kita akan dapat jumlah pulangan minimum yang dikehendaki oleh syarikat. So sekiranya our net operating income exceeds our minimum required return, then our residual income will be positive. Jadi pengurus pusat pelaburan akan melabur dalam projek baru tersebut sekiranya residual income yang diperolehi adalah positif. So kita tengok contoh asal tadi, yakni pelaburan oleh pengurus Division X dan Division Y dengan jumlah pelaburan yang dicadangkan ialah 10 juta masing-masing. Dan sekiranya mereka melabur, pendapatan operasi yang dijangkakan oleh pengurus Division X ialah 2 juta, manakala oleh pengurus Division Y ialah 1.3 juta. So kalau kita tengok contoh dalam ROI sebelum ini, kita dapati bahawa untuk Division X ROI-nya jatuh, maka pengurus Division X menolak pelaburan baru ini. Tetapi untuk Division Y pula didapati bahawa ROI-nya meningkat, maka pengurus Division Y bersetuju untuk melabur di dalam pelaburan projek baru. Okay. Now, kita akan membandingkan dengan dalam contoh ni dengan kos modal. So diandaikan di sini kos modal 15% adalah merupakan kadar pulangan minimum. Maknanya syarikat mengikut syarikat ini, kalaulah dapat cover kos modal sudah cukup. Jadi kos modal adalah 15% darab 10 juta. So apa yang kita dapat di sini ialah 1.5. Untuk kedua-duanya lah, sebab kedua-duanya melabur sebanyak 10 juta. Jadi apa yang kita akan laku ialah kita akan bandingkan dua ni, which is pendapatan operasi, pendapatan operasi bersih 2 juta ditolak dengan kadar pulangan minimum. Ditolak dengan pulangan minimum. Ni kadar pulangan minimum. Ini adalah pulangan minimum. So kita akan bandingkan. So apa yang kita akan dapat ialah residual income, pendapatan lebihan. So dalam kes ni kita dapati bahawa untuk Division Y, pendapatan operasinya lebih tinggi daripada pulangan minimum. Oleh itu, pendapatan lebihannya adalah positif. Manakala untuk Division Y,
ya, kita dapati bahawa pendapatan operasinya lebih rendah berbanding dengan pulangan minimum. Maka ya, pendapatan lebihannya adalah negatif. Ya, sebab 1.3 million minus 1.5, so it's negative. Okay? So, rumusannya ialah pengurus Division X akan bersedia untuk melabur sekiranya indikator penilaian prestasi Division pusat pelaburan adalah berasaskan kepada pendapatan lebihan. So, asalnya tadi, kalau menggunakan ROI untuk menilai prestasi pusat pelaburan, okay, pengurus ya, pusat X, dia akan tolak pelaburan baru tersebut. Tetapi bila kita guna RI untuk penilaian prestasi beliau, keputusannya bertukar. Daripada menolak pelaburan baru, dia akan menerima, bersedia untuk melabur dalam pelaburan baru. Tapi kalau kita tengok pula kepada pengurus Division Y yang sebelum ini bersetuju untuk melabur dalam projek baru ini kerana ROI-nya meningkat, tapi bila menggunakan teknik ataupun kaedah pendapatan lebihan untuk menilai prestasi, didapati bahawa ianya negatif, pendapatan lebihannya negatif. Oleh itu pengurus Division Y tidak bersedia untuk melabur. Jadi apa kelebihannya di sini? Kelebihannya ialah RI, pendapatan lebihan ni dia menggalakkan matlamat kongruen ataupun goal kongruen, yakni keselarasan matlamat antara pengurus division dan juga matlamat syarikat itu sendiri. Sebab matlamat syarikat ialah mengkehendaki keuntungan yang meningkat. Jadi kalau kita tengok kat sini, ini rugi ni sebab tak dapat cover kos modal Division Y ni. Jadi of course lah kalau Division Y melabur juga, walaupun ROI-nya meningkat, tapi sebenarnya projek tersebut tidak dapat cover kos modal. Jadi penggunaan RI ni akan protect the company lah, akan protect the company supaya pengurus-pengurus division tidak membuat keputusan yang boleh memberikan kesan negatif kepada syarikat. Okay. So RI membolehkan kos modal berbeza digunakan kepada pelaburan mengikut peringkat-peringkat risiko. So you can use it to measure secara perbandingan menggunakan kos-kos modal yang berbeza. Okay, jika digunakan RI seharusnya dibandingkan dengan sasaran yang sesuai. Maknanya kita kena lihat saiz pelaburan tersebut. Sebab dikhawatiri kalau kita tengok kepada untung mutlak, mungkin nampaknya untung mutlak besar, tapi kita harus juga membandingkannya dengan saiz pelaburan. Jadi kalau saiz pelaburannya sangat besar, jadi dia haruslah maknanya berpadanan dengan untung yang diperolehi. Okay. So kajian empirikal menunjukkan residual income tidak digunakan secara meluaslah berbanding. Okay, RI ataupun pendapatan lebihan mengira pendapatan lebihan itu sendiri berasaskan kepada nilai mutlak. Maknanya absolute amount. So penggunaan nilai mutlak ini adalah merupakan salah satu daripada kelemahan utama penggunaan indikator RI dalam kita membandingkan prestasi di antara pusat-pusat pelaburan, terutama bila mana saiz pelaburan di antara pusat-pusat pelaburan yang kita bandingkan itu ketara tidak samanya. Okay, so kita tengok contoh ini. Kita ada dua pusat pelaburan, satu adalah retail, satu adalah wholesale, di mana pendapatan operasinya ketara tidak sama, kerana untuk retail jumlah yang dilaburkan hanyalah 100,000, sedangkan untuk wholesale 10 kali ganda di situ adalah sebanyak 1 juta. Okay. Kadar pulangan minimum telah ditetapkan oleh syarikat sebanyak 20%. Jadi kita akan gunakan kadar pulangan minimum untuk mengira jumlah pulangan minimum yang dikehendaki. So 20% darab dengan 100,000, so kita dapat pulangan minimum untuk division retail adalah sebanyak 20,000, manakala untuk wholesale iaitu 20% darab 1 juta, kita dapat 200,000. Okay, so sekarang ni kita nak kira pendapatan lebihan.
Okey, so pendapatan lebihan adalah membandingkan pendapatan yang diperolehi daripada projek tersebut dibandingkan dengan pulangan minimum. So kalau kita tengok ini adalah actual income ni given, given di mana bila retail melabur didapati bahawa pendapatan yang diperolehi adalah 30,000. Okey, manakala wholesale mendapat pendapatan sebenar daripada projek baru tersebut adalah sebanyak 220,000. So kita akan gunakan kita akan bandingkan dengan pulangan minimum yang telah kita kira. So 30,000 divided by 20,000 kita dapat pendapatan lebihan yang positif sebanyak 10,000. Untuk wholesale pun 220,000 tolak 200,000 kita juga mempunyai pendapatan lebihan sebanyak 20,000 iaitu positif. Dua-dua positif. Jadi dari segi goal congruent maknanya perbandingan antara matlamat division dengan matlamat syarikat memang kedua-duanya ada keselarasan matlamat di situ. Akan meningkatkan untung syarikat. Tapi kalau kita gunakan RI ni untuk bandingkan di antara kedua pusat-pusat pelaburan dan kita nak tengok yang mana yang mempunyai prestasi yang lebih tinggi. Kalau kita guna residual income, pendapatan lebihan, nilai mutlak ni, of course lah kita akan kata, sebenarnya wholesale ni lebih tinggi sebab angka mutlaknya lebih besar. Tapi kita lupa, kita tak tengok saiz pelaburannya. Sebab dari segi residual income sebenarnya dia naik 2 kali ganda. Tapi dari segi pelaburan peningkatannya adalah 10 kali ganda. So of course lah dari segi efisiensi, dari segi kecekapan dan sebagainya kita akan dapati bahawa wholesale tidak cekap sebab dapat generate only 20,000, 2 kali ganda je berbanding dengan retail yang hanya mempunyai modal sebanyak 100,000. Okay. So kalau kita kira ROI, the retail division earn an ROI of 30% compared to ROI of 22% for the wholesale division. So macam mana kita nak kira ROI? Kita akan ambil pendapatan pendapatan bersih dibahagikan dengan aset operasi. So 30,000 divided by 100,000, so kita dapat 30%. Manakala ROI untuk wholesale kita akan ambil actual income ni tadi 220,000 divided by 1 million, so 22%. So dari segi maknanya ROI is a very good indicator to measure the comparability in terms of performance of several investment centers. Tapi RI tak boleh. RI hanya boleh diguna untuk memastikan bahawa pengurus pusat pelaburan bertindak dalam usaha untuk meningkatkan keuntungan syarikat. Itu saja. Tapi kalau kita nak bandingkan tak boleh. Kalau nak bandingkan masih kita terpaksa gunakan ROI. So the wholesale division residual income is larger than the retail division simply because it is a bigger division. Jadi dapatlah lebih sebab it's a bigger division. Bigger division tu merujuk kepada saiz pelaburannya, itu saja. Tapi dari segi kecekapan dan sebagainya memang ketara. ROI ni adalah sebenarnya lebih cekap. Sebab remember dalam formula ROI, the expanded formula, kita melihat kepada margin untung dan juga kita melihat kepada productivity. So maknanya in terms of productivity, retail is better. In terms of efficiency dari segi cost dan sebagainya, retail is also better as compared to wholesale division. Okay, but no doubt dua-dua dapat meningkatkan keuntungan syarikat apabila mereka memilih untuk melabur dalam projek ini. Alright. Okay, kaedah yang ketiga iaitu indikator yang akan digunakan untuk menilai prestasi pusat-pusat pelaburan. Adalah tambah nilai ekonomi ataupun economic value added. This has been trademarked. TM ni maknanya has been trademarked by the consultancy company that creates this indicator. Indikator ni adalah merupakan pengubahsuaian kepada kaedah residual income. So ditambah baik lagi lah. So dalam tahun 1990 RI diperbaiki dan dinamakan sebagai EVA. Okay. So EVA is equals to pendapatan operasi selepas cukai. Maknanya diambil kira elemen selepas cukai. Ditolakkan dengan kos modal purata. Ambil kira kos modal purata. Didarabkan dengan jumlah modal yang digunakan. So ni kos modal purata lah.
Okay. Right. So basically, economic value added is an after-tax operating profit. It's an after-tax operating profit minus the total annual cost of capital employed. Okay. Right. So now kita nak kira capital employed. A firm has a cost of capital 10%, investment 15 million, 1.8 million in current liabilities, net operating income 2 million, and a 30% tax rate. Sebab kita nak kira pendapatan operasi selepas cukai. Okay, so therefore the formula is, we have here division income after tax, okay, 2 million, multiply by 70%. Kenapa multiply by 70%? Sebab cukai 30%. Jadi selepas cukai, tolak cukai lah, so tinggal 70%. So 1.4 million. So cost of capital employed, so we have here our total investment 15 million. We've got to minus our current liability untuk mendapatkan capital employed. So darabkan dengan cost modal kita. So cost modal 1.320. Okay, so as usual kita akan membandingkan pendapatan bersih, tapi dalam kes ni adalah selepas cukai lah. Dan bandingkan dalam kes ni adalah cost of capital, tapi cost of capital employed. Okay, so kita dapat economic value added. So sama juga penentuannya adalah sama ada ianya positif ataupun negatif. So dalam kes ni ianya positif. Jadi pengurus pusat pelaburan ini bolehlah melabur dalam pelaburan tersebut kerana ia akan memberikan keuntungan kepada syarikat juga. Jadi wujudnya goal congruence di situ. Okay, so dengan itu tamatlah penerangan bahagian 1 untuk kuliah 10, yakni penilaian prestasi untuk pusat-pusat pelaburan. Terima kasih.